Hai, Assalamualaikum, Cik Cabam, Cikebum. Welcome back to my channel. Kepada korang yang baru datang ke dalam channel aku ni, please consider untuk tekan butang subscribe dan turn on notification bell dekat sebelah tu. Pilih all supaya bila ada berita terbaru ataupun video terbaru, korang adalah orang pertama yang boleh melihat video tersebut. Dan kepada anda yang terus serta ke dalam channel aku ni, terima kasih aku ucapkan kepada korang semua. Dan korang semua tidak akan terlepas dengan update-update terbaru tentang kisah yang ada di Malaysia maupun di luar negara. Jadi, hari ini aku akan bercerita tentang sedikit pemalsuan ataupun sedikit menjual kad pengenalan dan surat beranak yang telah lama wujud di Malaysia. Korang ingat lagi tak video yang aku buat tentang kampungan Bukit Malut dan juga beberapa video tentang etnik Rohingya? Jadi aku membuat kajian lebih dalam mengapa mereka yang berada di Bukit Malut pun dapat IC yang sah sebagai warga negara Malaysia, sedangkan mereka sebenarnya bukanlah berasal daripada Malaysia ini sendiri, ataupun mereka sebenarnya bukanlah berasal daripada Langkawi itu sendiri. Memang ada sebahagian daripada mereka yang didakwa sebagai MIK, iaitu Muslim Islam Kedah. Namun, kebanyakan daripada mereka adalah orang luar yang masuk ke perairan kita dan tinggal di situ. Namun, mereka mempunyai IC sejak daripada zaman bapa mereka sendiri. Korang boleh tengok video ni. Berapa lama dah duduk kat kampung ini? Saya dalam dah 12 tahun. 12 tahun lah? Lama dah? Lama. Datang sini untuk apa? Untuk jadi warga negara Malaysia lah. Oh ya ke? Ya, Asal dari mana? dari Myanmar. Kawasan Rakhine. Myanmar kat mana? Kita tak tahu nak kata lah, sebab kita dari budak-budak kan. Ayah saya bawa orang ini. Oh, masih budak-budak bawa mana? Masa bawa. Ayah semua ada lagi sini? Ayah sudah meninggal. Mak? Mak pun dia kahwin lain. Sekarang duduk mana? Dua ustaz. Oh, kat Al-Ustaz? Ya, So di Myanmar tak tahu dari mana lah kampung? tak tahu. Kita tak tahu asal mana. So sudah 12 tahun kan? Ya. So sekarang kerja apa? Saya sebagai kerja wiring. Jadi, Ya, okay. Sekarang dah jadi warga negara? ya. Jadi, Jadi warga negara? Ya, jadi. Ada IC? ada. IC warna apa? Liu. Oh, okay. Bila dapat? Lama juga lah. Berapa tahun? Itu saya universiti dah. Keluarga, adik-beradik semua ada? Ada. Semua kat mana? Duduk mana? Di sini juga. Jadi pun semua warga negara juga? Ya, jadi. Siapa yang bagi warga negara? Aduh, kita pun tak tahu. Aduh, urusan ayah saya. Dah tengok video tersebut? Itulah pengakuan yang diberikan oleh salah seorang mereka yang tinggal di Bukit Malut yang telah dilaporkan oleh Awani pada ketika itu, sampai wartawan tu pun terkejut bila mendengar jawapan sebegitu. Namun, ada juga daripada mereka yang menyatakan bahawa sebenarnya mereka yang tinggal di Bukit Malut itu mendapat IC dan juga kad pengenalan ataupun surat beranak palsu. Benarkah perkara ini? Baik, aku akan bercerita dan menceritakan kepada korang semua bukti yang menyatakan sebenarnya memang wujud sedikit menjual kad pengenalan dan juga surat beranak secara palsu ini. Berita yang telah aku dapat daripada Berita Harian 24 September 2019 pada tahun lepas yang berlaku di Georgetown. Dalam kejadian 12 September lalu, 6 lelaki termasuk seorang berpangkat datuk dan penolong pengarah JPN berdepan dengan 32 pertuduhan menjual kad sah kepada warga asing, iaitu kad pengenalan. Bukan hanya di Pulau Pinang, aktiviti sindiket penjualan MyKad dan sijil kelahiran sah didalangi oleh pegawai kanan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Oh my god. Di Malaysia ini berkemungkinan turut berlaku di negeri-negeri lain. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk T. Neranasagaran, berkata pihaknya juga percaya sindiket berkenaan sudah lama beroperasi. Siasatan menyeluruh dan terperinci, termasuk kemungkinan wujud pembabitan dalam beberapa peringkat di agensi berkenaan. Mungkin aktiviti ini sudah lama dilakukan dan ada beberapa lapisan dalam sindiket terbabit. Namun, polis masih lagi perlu menjalankan siasatan secara terperinci, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar keselamatan antarabangsa kelima di Langkawi. Jadi, di sebalik berita itu juga keluar juga kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu menjadi Menteri
dalam negeri yang menyatakan bahawa jual MyKad bermakna khianati negara. Kerajaan menyifatkan penjualan dokumen MyKad dan sijil kelahiran kepada warga asing sebagai pengkhianatan terbesar kepada negara. Putrajaya, kerajaan menyifatkan penjualan dokumen MyKad dan sijil kelahiran kepada warga asing yang turut membabitkan pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN baru-baru ini sebagai mengkhianati terhadap negara. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang terbabit secara langsung atau bersubahat dalam sindiket tersebut. Jika tidak dirungkaikan satu demi satu kisah ini, mungkin orang kita ni teralpa ataupun terlena dengan kemasukan etnik Rohingya dan juga parti-parti lain. Kita tak boleh tinggalkan juga sebenarnya negara kita ni banyak lagi warga asing yang masuk secara haram, termasuklah mereka yang datang daripada negeri India dan bukan warga negara Malaysia, dan juga mereka yang datang daripada negara China dan bukannya warga negara Malaysia yang sebenarnya dilaporkan hilang di Malaysia secara gaib, namun mereka tidak dapat dikesan setelah masuk ke dalam negara kita. Adakah mereka membeli dan juga mendapat kad pengenalan dan juga sijil kelahiran secara palsu kerana bukti telah ada yang melibatkan pengarah dan juga seorang datuk yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Jabatan Pendaftaran Negara, orang yang paling kita percayai untuk mentadbir pendaftaran identiti rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia di sesuatu institusi kerajaan tersebut. Dan apabila perkara ini terjadi, ianya membuatkan aku rasa sangat curiga dan timbul beberapa persoalan yang aku akan nyatakan di sini. Aku rasa seperti pihak berkuasa perlu melakukan lebih siasatan dan memperhalusi setiap laporan yang telah dibuat berikutan dengan pemalsuan kad pengenalan. Banyak juga komen-komen yang aku terima, mereka menyatakan bahawa jika diminta kad pengenalan daripada Bangla dan juga mereka-mereka yang memotong rumput, even Pakistan pun, mereka boleh memberikan kad pengenalan seperti warga negara Malaysia. Bagaimana perkara ini boleh terjadi sedangkan mereka bukan warga negara Malaysia dan mereka bukanlah penduduk tetap sekalipun? Jika penduduk tetap, warna IC mereka berubah, bukan warna seperti MyKad kita berwarna biru. Dan jika ada laporan sebegini, aku pasti pihak berkuasa perlu menyiasatnya hinggalah ke akar umbi. Jika tidak, ianya ibarat musuh dalam selimut, duri dalam daging. Jika korang mempunyai maklumat terperinci tentang pemalsuan ataupun penjualan sindiket kad pengenalan dan juga IC ini, ataupun korang mendapat satu maklumat yang meragukan bila korang minta sedangkan orang itu bukanlah warga negara dan juga penduduk tetap, tapi dia boleh dapat IC seperti mana kita, korang boleh laporkan benda ini kepada pihak berkuasa. Aku mohon, sebab hanya gerakan yang kita boleh lakukan ini boleh membantu pihak berkuasa untuk menjalankan tugas. Kalau betul kita cintakan negara kita, perkara ini perlu dibendung. Dan macam aku cakap, aku bukan rasis, aku bukan menolak sebangsa seperti etnik Rohingya, Bangladesh ke apa yang datang sebagai untuk mencari rezeki dekat negara Malaysia, tetapi mereka perlu datang dengan dokumen yang sah. Mereka perlu mengikut perundangan negara kita. Mereka perlu menghormati budaya dan agama yang berada di Malaysia. Bukan setakat orang Melayu, orang India dan juga orang Cina pun tak senang dengan hal ini, sebab bagi mereka perkara ini telah membuatkan negara kita kucak-kacir dan beberapa perkara dijadikan sebagai kepentingan peribadi untuk agenda politik pihak tertentu. Dan bukan setakat itu saja. Sekarang ni jika korang lihat, mereka ataupun pihak-pihak berkuasa seperti immigration giat menjalankan siasatan dan juga penangkapan terhadap pendatang tanpa izin, khususnya warga Aceh yang membuka kedai yang berniaga tanpa mempunyai dokumen yang sah. Dan sebenarnya juga ini adalah salah daripada kita juga. Kita dapat satu kedai ataupun kita dapat shop lot itu yang diberikan oleh DBKL ataupun Majlis Daerah Negeri korang tersebut, sesuatu kawasan tersebut. Namun apabila kita dapat, kita tak nak berniaga, kita nak ambil jalan pintas, kita nak jadi orang macam bos lah maksudnya. So kita sewakan kedai tersebut kepada warga asing, dan inilah menyebabkan ekonomi orang Melayu ataupun warga negara Malaysia itu sendiri menjadi lemah kerana kita telah memberikan akses kepada mereka untuk berniaga, dan akhirnya kita pula yang beli kepada dia. Dan sedarlah wahai Melayu kita perlu mengambil tindakan dan inisiatif diri sendiri.
kalau korang sewakan kedai itu kepada warga asing, macam mana kita sebagai Melayu ni nak support Melayu ataupun nak support Bumiputra, nak support warga negara Malaysia yang berniaga? Macam mana? Sebab dah tak ada orang Melayu yang berniaga. Ada tapi tak banyak. Kalau korang tengok kat mana-mana, kedai sebenarnya ataupun kedai yang menjual barang basah kebanyakannya Aceh. Even dekat tempat aku ni pun, aku pun beli dengan Aceh sebab tak ada Melayu yang jual barang basah. 2-3 kedai tu semuanya orang Aceh. Jadi renung-renungkan salah siapa perkara ini, dan jika kalau korang rasa macam ini adalah salah kerajaan semata-mata, korang perlu ingat apa yang korang telah buat untuk membantu warga asing ini. Jadi kepada aku, renung-renungkanlah. Jika korang menjadi warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, jalankan tanggungjawab anda dan berikan pandangan anda di komen di bawah. Share video ni kepada rakan-rakan korang, dan jangan lupa stay safe, stay at home, dan selamat berpuasa kepada korang yang berpuasa. Aku akan jumpa korang lagi the next video yang aku akan kupaskan lagi. Namun aku juga terikat dengan beberapa maklumat yang aku perolehi sebab aku tak akan cakap sebarang cakap. Kita perlu cakap berlandaskan fakta. Setakat itu saja. Assalamualaikum.